Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kalau sambung kita baca muka surat 13 pada ayat 84. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الحمد لله. وإذ أخذنا ميثاقكم dan
dan ingatlah ketika kami mengambil misaqakum, perjanjian dengan kamu, maksud dengan Bani Israel, la tasfikuna dima'akum, jangan kamu tasfikuna, jangan kamu menumpahkan dima'akum, darah kamu, yaitu darah membunuh saudara kamu. Wala tukhrijuna anfusakum, dan jangan kamu tukhrijuna, kamu mengusir anfusakum, diri kamu, bermaksud saudara-saudara kamu, min daripada diarikum, daripada kampung kamu. Tsumma, kemudian aqrartum, kamu berikrar, kamu berjanji, wa antum, sedangkan kamu tashhadun, maksudnya kamu sendiri tashhadu, kamu sendiri menyaksikan, menjadi saksi perjanjian itu. Tsumma, kemudian antum, kamu, haula, mereka itu, yaitu kamu, saudara-saudara kamu yang lain, taqtuluna, kamu membunuh mereka tu, kamu membunuh anfusakum, akan diri kamu, yaitu saudara-saudara kamu, sebangsa kamu, wa tukhrijuna, dan kamu tukhrijuna, dan kamu usir fariqam minkum, fariqan, sebahagian, minkum, daripada kamu, min diarihim, daripada diarihim, daripada kampung halaman mereka, tazaharuna, dan kamu saling tolong-menolong, alaihim, ke atas mereka, iaitu dalam menzalimi mereka atau memerangi mereka, bil ismi, dengan melakukan dosa, bil ismi wal udwani, dan juga permusuhan. Wa in ya'tukum, dan in sekiranya ya'tukum, sekiranya mereka datang kepada kamu, sebagai tawanan, tufaduhum, kamu menebus mereka, wa huwa muharramun, sedangkan dia itu muharramun, adalah haram, alaikum, ke atas kamu, ikhrajuhum, mengusir mereka. Afatu'minuna, apakah kamu ni beriman, meyakini, bi ba'dil kitab, sebahagian daripada kitab, itu kamu mengikut atau beriman dengan sebahagian daripada Alkitab, iaitu kitab Taurat. Wa takfuruna, dan kamu takfuruna, kamu engkar, bi ba'd, dengan sebahagian yang lain. Maka tiadalah jaza'u, balasan, man yaf'alu, siapa yang yaf'alu, dia mengerjakan zalika, yang demikian itu, yang seperti dilakukan oleh orang Yahudi yang diterangkan di atas tadi, minkum, daripada kamu, illa, melainkan khizyun, kehinaan, fil hayati dunia, dalam al-hayati, dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan ad-dunia, dalam kehidupan dunia, fil hayati dunia, maksudnya di dalam kehidupan dunia mereka akan dapat kehinaan. Wa yaumal qiyamah, dan yauma, pada hari al-qiyamah, pada hari kiamat, yuradduna, mereka akan dikembalikan kepada asyaddil azab, asyaddi, yang teruk, azab yang keras. Wa mallahu, dan tidak Allah, dan tidaklah Allah tu bighafil, Allah tu dia lalai, amma, terhadap apa yang ta'maluna, yang kamu lakukan. Ulaika, mereka itu, yang melakukan demikian, alladzina, mereka itu adalah orang-orang yang ishtarau, yang membeli al-hayat ad-dunya, yang membeli kehidupan dunia, bil akhirah, dengan kehidupan akhirat, iaitu menukar kehidupan dunia, ambil dunia dibandingkan dengan akhirat. Maka tiadalah yukhaffafu, diringankan, anhumul azab, ke atas mereka tu azab, akan mereka tu azab, maksud tidak diringankan akan mereka al-azab, akan azab, walahum, dan tidak hum, mereka itu yunsurun, mereka itu akan ditolong, mereka tidak akan ditolong di dalam kehidupan akhirat itu. Jadi dalam ayat ini Allah mengecam orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah. Allah menceritakan ini keadaan pada zaman Rasulullah. Sebelum ni kita baca ayat berkaitan dengan orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Musa dan zaman-zaman sebelum tu. Sikap-sikap mereka, iaitu datuk nenek moyang orang Yahudi dulu. Dalam ayat ini ialah Allah mengecam orang Yahudi yang berada pada zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan apa yang mereka alami
Kerana mereka ni sentiasa berperang dengan kaum Aus dan juga Khazraj. Kaum Aus dan juga Khazraj yang berada di Madinah adalah kaum Ansar. Ansar, kenapa dipanggil Ansar? Kerana dia tu penolong yang menolong masa Nabi berhijrah ke Madinah. Yang mana Aus dan Khazraj juga mereka pada masa Jahiliyah mereka juga menyembah berhala, tapi bila Nabi datang ke Madinah mereka telah memeluk agama Islam, beriman dengan Nabi. Di kalangan mereka terjadi banyak peperangan. Di kalangan penduduk yang berada di Madinah ini banyak berlaku peperangan. Jadi kaum Yahudi di Madinah ini sebenarnya terbahagi kepada tiga kelompok, iaitu ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan yang menjadi Bani Nadir ni, Bani Nadir dan Bani Qainuqa ni dia menjadi sekutu pada puak atau kaum Khazraj. Sementara Bani Khairuzah menjadi sekutu bagi kaum Aus. Jadi apabila berlakunya peperangan di antara mereka masing-masing kelompok-kelompok tadi, padahal Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah ini adalah daripada kalangan Yahudi. Tapi mereka ni bila berlaku peperangan, mereka saling di antara kelompok ini bersama sekutu masing-masing saling menyerang, saling bertindak balas, saling membunuh. Jadi orang Yahudi menentang musuh-musuhnya. Bahkan ada orang Yahudi yang membunuh sesama orang Yahudi dari kelompok lain. Padahal menurut ajaran tadi di dalam Taurat, Allah mengharamkan mereka untuk membunuh sesama mereka. Kan kita baca ayat tadi, wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Mereka tu dilarang untuk mengusir, apalagi membunuh sesama kalangan mereka di dalam kitab Taurat. Jadi, yang demikian itu merupakan satu hal yang memang haram bagi mereka untuk mereka lakukan, yang telah termaktub, tertulis di dalam kitab mereka, iaitu kitab Taurat. Malah ada kelompok yang sanggup mengusir satu kelompok yang lain sambil merampas harta, kekayaan dan barang-barang yang berharga. Kemudian apabila peperangan telah tamat, mereka segera melepaskan tawanan kelompok-kelompok yang ditawan tadi sebagai bentuk pengamalan hukum Taurat. Maksud seolah-olah mereka selepas tamat perang saja mereka mengembalikan semula tawanan itu sebagai mengatakan bahawa mereka ni berpegang pada Taurat yang tidak membenarkan mereka mengusir sesama mereka. Seperti Allah kata tadilah, wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum, adalah haram ke atas kamu untuk mengusir mereka. Dan juga Allah kata, wa iyatukum usara tufaduhum, dan apabila mereka tu berlaku peperangan, mereka sanggup menawan, dan selepas itu mereka menebus. Mereka mana yang ditawan tu mereka bersusah payah pula menebus orang-orang Yahudi yang ditawan. Padahal Allah kata haram ke atas mereka untuk mengusir, haram kan. Lalu Allah bertanya kepada mereka, berkata kepada orang Yahudi ni, afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kamu ni beriman dengan sebahagian kitab, wa takfuruna bi ba'd, maksudnya mereka apakah mereka ni mengikut sebahagian daripada apa yang diajar di dalam dalam Taurat dan meninggalkan sebahagian yang lain. Jadi seterusnya Allah menjelaskan, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum, tiada balasan bagi orang-orang yang berbuat sebegitu minkum, daripada kalangan kamu, illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Allah menjanjikan kehinaan bagi orang yang seperti orang Yahudi ini yang berpegang sebahagian daripada kitab dan sebahagian lagi ditinggalkan. Ini pun menjadi pengajaran pada kita juga pada hari ini. Maksud kalau kita nak ikut dalam hal misalnya nikah kahwin, kita ikutlah hukum Allah, kita ikut. Tapi sebahagian daripada lain, cara hidup kita, cara makan, cara pakai kita tak nak ikut apa
apa yang Allah tetapkan dalam Quran, maka jadilah kita seperti sikap orang-orang Yahudi. Jadi sebenarnya kita baca ni kena baca dengan berfikir. Ada tak kita mengambil sikap sebagaimana orang Yahudi yang mengikut sebahagian daripada Alkitab dan meninggal sebahagian daripada hukum-hukum yang Allah tetap dalam Taurat. Takut-takut kita menjadi sama, bertingkah laku sama seperti mereka. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran mereka yang dilakukan terhadap syariat Allah dan perintah Allah Ta'ala. Sebahagian daripada perintah Allah itu mereka langgar. Jadi, wa yaumal qiyamah, Allah kata, dan pada hari kiamat esok, yuradduna ila asyaddil azab. Orang yang mengikuti sebahagian daripada kitab Taurat tu, orang Yahudi, Allah kata Allah janjikan pada hari kiamat bukan sahaja dalam kehidupan dunia mereka akan dihina, dan dalam kehidupan akhirat mereka akan dikembalikan kepada azab yang syadid, iaitu azab yang keras, iaitu azab seksa yang sangat berat sebagai satu balasan atas penyimpangan mereka terhadap kitab Allah yang berada di tangan mereka. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. Allah kata, dan Allah ni sebenarnya وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ, Allah ni dia tak pernah lalai. Allah kata, dan tidaklah Allah tu lalai عَمَّا تَعْمَلُونَ, terhadap apa yang kamu lakukan dalam kehidupan kita ni. Kalau kita melanggar perintah Allah, Allah tak pernah lalai. Ulaika alladzi, orang-orang yang seperti alladzina, orang-orang yang seperti orang Yahudi yang mengambil sebahagian daripada Alkitab dan meninggalkan sebahagian lain itu. Allah kata alladzina ishtarawul hayatad dunya, orang yang membeli kehidupan dunia bil akhirah, dibanding dengan kehidupan akhirat, iaitu dia menukar, mengganti kehidupan dunia yang sementara ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Artinya mereka lebih mencintai dan memilih dunia dibandingkan dengan akhirat. Maka fala yukhaffafu anhumul azab. Allah kata fala yukhaffafu anhumul azab, maka tidak akan diringankan siksaan terhadap mereka. Dan Allah tidak akan ringankan kesiksaan pada mereka, walahum yunsurun, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Artinya tidak ada penolong pun yang akan membantu dan menyelamat mereka daripada azab yang akan menimpa mereka pada hari akhirat esok. Akhirat. Okey. Walau pada ataina Musa kitab. Nak ambil ke wujud aja. Dah kan tak tahu. Ya, boleh hajar boleh mudah. Walaqad ataina Musa al-kitaba, dan laqad, sungguh, ataina, kami berikan Musa, kepada Musa al-kitab, kitab Alkitab, iaitu kitab Taurat. Wa qaffayna, ini Allah nak buktikan sebagai dalil kepada orang Yahudi ini bahawa Allah telah memberikan Nabi Musa, daripada Nabi Musa lagi kitab Taurat ni. Wa qaffayna min ba'dihi birusul, kemudian selepas Musa, wa qaffayna, kami susuli, min ba'dihi, daripada sesudahnya, daripada sudah Musa, birusuli, dengan banyak rasul-rasul. Wa ataina, dan akhir sekali pengakhiran bagi rasul dari kalangan Bani Israel ialah Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Dan juga Allah bagi kepada dia al-bayyinati, bukti-bukti, mukjizat, tanda kekuasaan Allah, yang membenarkan bahawa Nabi Isa ini adalah Rasul. Wa ayyadnahu, dan kami kukuhkannya, kami teguhkan Nabi Isa ni bi Ruhil Qudus. Ruhil Qudus ialah Jibril. Afakullama ja'akum, apakah fakullama, maka setiap kali ja'akum datang kepada kamu rasulun, seorang rasul, bimana, dengan apa yang la, tidak, tahwa anfusukum mustakbartum, tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan, tidak mengikut hawa nafsu kamu, lalu kamu istakbartum, lalu kamu menyombongkan diri, fafarikan, maka sebahagian daripada rasul itu kadzabtum, kamu dustakan, maksud kamu menolak, wa farikan, dan sebahagian lagi taktuluna,
dan sebahagian lagi kamu bunuh. Jadi Allah menjelaskan ini adalah dalil nakli, bahawa Allah telah menyatakan bahawa Allah telah memberikan kepada Musa kitab Taurat daripada Musa lagi, lalu Allah susuli selepas daripada Musa itu banyak rasul-rasul, termasuklah Nabi Isa alaihissalam yang jadi akhir pada Nabi dari kalangan Bani Israel. Dan Nabi Isa putra Maryam ini Allah juga telah memberikan bukti-bukti yang menjelaskan bahawa dia ini adalah Rasul, mukjizat-mukjizat yang membenarkan kerasulan dan juga tentang tauhid, ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa. Dan Nabi Isa ini diteguhkan dengan Ruhul Qudus, iaitu Jibril. Tetapi Bani Israel itu datanglah siapa saja Rasul dengan nama apa sahaja, mereka tetap menolak dan membantah Rasul-Rasul itu. Jadi sebab apa mereka membantah, mereka menolak? Kerana mereka mengikut hawa nafsu mereka. Jadi Allah kata, apakah setiap kali datang kepada kamu Rasul-Rasul dengan apa yang tidak bersesuaian dengan hawa nafsu kamu, lalu kamu istakbartum, kamu menyombongkan diri, malah kamu fafarikan kazzabtum, sebahagian daripadanya kamu dustakan, fafarikan taqtulun, dan sebahagiannya kamu bunuh, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu semua dah dibunuh oleh kaum Bani Israel. Jadi Allah telah dalam tafsir Ibnu Katsir ni yang mengatakan Allah telah capkan Bani Israel dengan sifat melampaui batas, kerana bukan sahaja menolak, mana mereka itu telah membunuh para nabi. Jadi mereka melampaui batas, ingkar, melanggar perintah Allah, sombong terhadap para nabi. Dan mereka ini hanyalah mengikut hawa nafsu mereka. Lalu Allah Ta'ala mengingatkan bahawa dia telah menurunkan Alkitab pada Musa sebagai panduan untuk Bani Israel. Kalau kita, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, umat akhir zaman, untuk diikuti. Jadi jangan jadi seperti kaum Bani Israel yang menolak kitabnya sendiri. Jadi Allah kata dia telah menurunkan Alkitab pada Musa, iaitu Taurat, tetapi orang Yahudi itu mengubah, menukar dan melanggar perintahnya. Jadi sepeninggalan Musa, selepas wafatnya Musa, Allah juga telah mengutuskan para rasul dan nabi yang menjalankan hukum-hukum berdasarkan syariat yang telah Allah tetapkan. Jadi Allah berfirman, wa qaffayna min ba'dihi birusul. Jadi selepas daripada Musa itu, Allah kata, dan kami telah menyusulnya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Jadi hingga dia Allah menutup para nabi Bani Israel itu dengan Isa putra Maryam yang datang dengan menggantikan beberapa hukum Taurat. Oleh kerana itu Allah memberinya beberapa keterangan, iaitu mukjizat-mukjizat. Menurut Ibn Abbas, di antara mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa ialah seperti menghidupkan orang yang mati, membentuk burung, membuat bentuk burung dari tanah, lalu ditiup kepadanya roh hingga benar-benar menjadi seekor burung dengan izin Allah, menyembuhkan orang yang sakit, semua itu dengan izin Allah, mampu memberitahu hal-hal yang bersifat ghaib, dia beritahu apa makanan kamu makan, apa yang ada dekat rumah kamu dan sebagainya. Dan dia diperkuatkan dengan Ruhul Qudus, iaitu Jibril. Semua itu adalah merupakan bukti yang menunjukkan kepada Bani Israel kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun meskipun begitu, Bani Israel tetap juga mendustakannya, disebabkan oleh sikap mereka yang sentiasa dengki dan juga ingkar kepada risalah, kepada apa yang dibawa oleh nabi-nabi itu. Jadi Bani Israel ni dia memperlakukan nabi dan juga rasul dengan perlakuan yang sangat kejam dan juga kasar. Satu golongan mendustakannya dan satu golongan lain membunuh nabi-nabi itu. Semua ini tidak lain disebabkan kerana para nabi itu datang kepada mereka dengan membawa hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan, hawa nafsu dan pendapat mereka, serta mengharuskan mereka berpegang teguh kepada hukum Taurat. Jadi mereka tidak mahu, mana Taurat itu mereka sendiri telah mengubah dengan tujuan untuk menentang ajaran yang terdapat di dalam Taurat, bersesuaian dengan hawa nafsu mereka dan kehendak mereka. Maka
Kedatangan para nabi itu dianggap menyusahkan bagi Bani Israel, sehingga mereka mendustakan, maksudnya menolak para nabi, ajaran yang dibawa oleh para nabi, dan membunuh sebahagian daripada mereka, seperti yang Allah firmankan, iaitu afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Habislah kita ke. Oh, satu ayat lagi. Lalu mereka berkata, ayat yang akhir itu, waqalu, dan mereka berkata, qulubuna ghulf, hati kami ini telah ghulf, kami ini telah tertutup. Setengah kalau ustaz dia kata pasal apa tertutup, sebab kita ni penuh dah ilmu, jadi tak nak dah ilmu baru-baru yang dibawa oleh nabi-nabi. Setengah diterjemahkan begitu. Jadi Allah menjawab kata-kata mereka ni. Mereka kata hati mereka tertutup tu. Allah kata, bahkan sebenarnya la'anahumullah, Allah yang melaknat mereka bikufrihim, disebabkan keingkaran mereka. Faqalilan ma yu'minu, maka sedikit sangat tidak mereka tu beriman. Maksudnya sedikit beriman, banyaknya tidak beriman. Sebab apa mereka berkata begitu? Kita pun takut. Keadaan kita ni takut bila orang ajak kita ngaji Al-Quran, kita kata kita sibuk. Takut sebenarnya Allah yang tak suka. Laknat ini Allah tak bagi rahmat. Tidak ada rahmat Allah sehingga kita tak suka nak belajar Al-Quran sebagaimana yang berlaku kepada Bani Israel. Subhanallah, kita takut. Kita ingat kan kita rasa macam mana buat gapo dia tu biasa ngajar. Sekali-sekali rupanya Allah tak menghormat, tak bagi rahmat pada kita. Jadi disebabkan kita tak dapat rahmat Allah tu, kita rasa berat. Nak belajar Quran ini adalah sesuatu yang berat. Nak dengar duduk dalam rumah kita rasa tak boleh. Berat, penat ke tu? Penat kan? Jadi waqalu qulubuna ghulf, mengikut Ibn Abbas, artinya dia tu berada di tempat tertutup, dia katakan. Tapi setengahnya kata daripada Ali bin Abi Talhah, dia mengatakan artinya hati mereka tidak dapat memahami. Bila Allah dia kata hati dia tutup tu, sebenarnya dia tak boleh faham Al-Quran, Taurat yang disampaikan oleh para nabi. Kita pun sama dan gitu kan, sibuk. Tapi sebenarnya kita tak rasa kasih dengan Al-Quran. Kita tak rasa cinta, kita tak rasa suka dengan Al-Quran ni. Jadi kita pun boleh jawab macam-macam lah. Sebab kita sibuk lah, kita rasa kita berhidup lah, kita rasa kita tak ada masuk lah. Sebenarnya Allah tidak bagi rahmat. Takut, Mama tak kata gitu. Takut Allah tak bagi rahmat pada kita, sehingga Allah menjauhkan kita daripada mempelajari Al-Quran. Na'udzubillah. Jadi kita kena rasa syukur sangat bila kita ni Allah panggil kita, Allah benarkan kita, Allah bagi ruang masa untuk kita untuk mempelajari Al-Quran. Itu adalah satu rahmat yang sangat besar. Sebab kalau takut jadi seperti orang Yahudi, Allah jawab bal la'anahumullah. Allah kata bal la'anahumullah bikufrihim. Namun sebenarnya Allah melaknat mereka kerana keingkaran. Kafir ini keingkaran mereka, kerana mereka tu ingkar. Jadi artinya Allah mengusir dan menjauhkan mereka dari segala macam kebaikan. Lalu jadilah mereka faqalilan ma yu'minu, maka sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Artinya tidak ada dari mereka yang beriman kecuali sedikit sangat. Na'udzubillah, takut kita pun dila'anahumullah. Disebabkan kita ni sentiasa menolak orang nak ajak belajar Quran. Mama ni ambil ikhtiar dah sungguhnya. Buat video lah, nak suruh anak-anak tengok. Tapi aku tengok duk view aku kosong lah, 2 lah, subhanallah. Kita ni habis ikhtiar baca, lepas tu explain pula, nak suruh anak-anak ni faham. Tapi tak tengok pun. Ya Allah, tak apalah, tak tengok pun. Allah jadi saksi. Mama lepas dia tugas mama ni nak menyampaikan. Orang majuk pun dia tak tengok juga. Mama lepas dah tanggungjawab mama dia menyampaikan. Maksudnya kalau orang tak nak belajar juga, wallahu a'lam, bukan menjadi tanggungjawab kita. Kita selesai dengan Allah di akhirat. Faham Ustaz? InsyaAllah lain kali Ustaz kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.